Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan subtopik 3.2 iaitu jenis pembiayaan dalaman dan luaran yang sesuai untuk sebuah perniagaan. Sumber pembiayaan perniagaan. Okey, sumber pembiayaan ni adalah modal. Macam mana suatu syarikat tu nak dapatkan modal untuk mulakan perniagaan diorang. Ada dua cara iaitu sumber pembiayaan perniagaan dalaman dan sumber pembiayaan perniagaan luaran. Okey, sumber pembiayaan dalaman iaitu yang pertama simpanan peribadi. Simpanan peribadi merupakan sumber asas yang diperlukan oleh usahawan. Kebiasaannya perniagaan dimulakan dengan menggunakan wang simpanan peribadi. Maksudnya modal tu didapat daripada hasil simpanan dia sendiri. Mestilah dia dah rancangkan, tahun ni dia nak buat perniagaan, so dia akan simpan daripada sekarang. So duit simpanan tu dia akan menjadikan sebagai modal untuk mulakan perniagaan dia. Yang kedua ialah modal daripada keuntungan iaitu rizab. Rizab ialah keuntungan yang diperoleh daripada hasil pelaburan. Digunakan sebagai pembiayaan semasa perniagaan dijalankan untuk modal pusingan. Okey, contohnya lah syarikat ni dia buat pelaburan ataupun buat bisnes. So daripada situ dia akan dapat untung. So untung itulah yang dia akan guna balik untuk jadikan modal. Itu yang namanya modal pusingan. Daripada modal dia akan dapat untung dan daripada untung tu dia akan jadikan sebagai modal dia semula lah. Seterusnya kita pergi pula pada sumber pembiayaan luaran. Ada dua. Okay, yang pertama perniagaan daripada bank dan institusi kewangan. Yang pertama ialah modal permulaan. Pinjaman yang diberikan kepada usahawan yang ingin memulakan perniagaan. Modal yang diperoleh daripada bank atau institusi kewangan dipanggil sumber modal formal. Modal ini memberikan pinjaman berpenggal, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Okey, maksudnya bank akan bagi bantuan modal untuk syarikat yang baru nak mulakan perniagaan. So modal ni dipanggil sebagai modal formal. Yang kedua ialah sewa beli. Sewa beli ialah aktiviti menyewa aset dengan tujuan untuk membeli aset tersebut. Maksudnya dia ada niat untuk nak beli aset tersebut. Bank atau institusi kewangan akan membeli aset tersebut dan menyewakannya kepada usahawan. Hak milik hanya akan berpindah kepada usahawan selepas semua ansuran dijelaskan. Contohlah, syarikat tu dia nak beli kereta tapi dia still tak mampu. So nanti bank akan tolong belikan kereta tu untuk sewakan dekat syarikat tu. Okay, kalau sewakan kena bayar setiap bulan kan. So nanti bila dah cukup bulan, syarikat tu pun dah bayar habis duit ansuran kereta tu, automatik kereta tu akan jadi milik syarikat tu. Yang ketiga pula ialah pajakan. Skim pajakan membolehkan usahawan menggunakan sebuah mesin atau jentera dengan cara menyewanya daripada bank atau institusi kewangan bagi tempoh tertentu. Bank, institusi kewangan atau syarikat pajakan mempunyai hak milik terhadap mesin atau jentera manakala usahawan sebagai penyewa sahaja. Okey, pajakan ni dia cuma nak sewa je. Syarikat tu tak ada niat pun nak beli. Okay, contoh macam syarikat tu dia nak guna jentera, tapi nak guna jentera tu sekejap je, tak lama pun. So kalau dia beli cash, benda tu macam bazir tau. So dia boleh syarikat ni dia boleh berurusan dengan syarikat pajakan lah untuk nak sewa benda tu. Okey, yang keempat pula ialah share. Share ialah bahagian dalam modal sesuatu perniagaan atau saham. Sebuah perniagaan menerbitkan share bagi menambah modal. Bank saudagar bertindak sebagai penanggung jaminan terbitan share oleh syarikat awam yang ingin meluaskan perniagaan mereka dengan cara membeli share yang tidak dapat dilanggan oleh pelabur. Okey, ada syarikat yang akan jual share untuk tambah modal diorang. Tapi ada kalanya share tu tak habis dijual tau. So kat sini bank saudagar tu akan tanggung share syarikat tu dengan beli semua share yang lebih tu. So share yang
dijual tu akan habis dijual jugalah. So dia akan dapat modal, still akan dapat modal. Okey, yang kelima ialah overdraft. Overdraft ialah kemudahan kredit yang disediakan oleh bank perdagangan atau pemegang akaun semasa. Melalui kemudahan ini, pemegang akaun semasa boleh mengeluarkan wang melebihi jumlah simpanan dalam akaun semasa mereka setakat had yang telah ditetapkan. Contoh macam kita ni, kita simpan dalam bank kan, okey, itu dikira sebagai akaun simpanan. Tapi kalau syarikat, dia biasanya akan guna akaun semasa lah. Biasa perniagaan ni dia akan guna akaun semasa tau. Okey, apa akaun semasa ni? Akaun semasa ni dia boleh keluarkan ataupun gunakan wang melebihi jumlah simpanan dalam akaun semasa tu. Tapi ada hadnya lah. Okey, contohlah dia nak guna 15,000 tapi dalam bank dia ada 10,000 je. Dia still boleh guna 15,000 tu. Maksudnya nanti dia lebihan 5,000 tu dikira hutang lah. Okey, yang seterusnya ialah ar-rahnu. Ar-rahnu ialah satu barang yang berharga untuk dijadikan sebagai cagaran bagi mendapatkan pinjaman. Sekiranya hutang tersebut tidak dapat dijelaskan, barang cagaran akan menjadi hak milik ar-rahnu. Okey, maksudnya contohlah syarikat ni dia dapatkan pinjaman dengan cara mencagarkan barang yang berharga. Tapi pinjaman tu ataupun hutang tu dia tak dapat nak bayar tau. So barang cagaran tu akan terus menjadi hak milik ar-rahnu. Dan yang terakhir ialah pemfakturan. Pemfakturan merupakan kemudahan pembelian akaun penghutang atau invoice yang disediakan oleh bank dan institusi kewangan atau syarikat pemfakturan untuk sesebuah perniagaan. Syarikat pemfakturan akan membeli invoice atau akaun belum terima pada harga diskaun. Peniaga akan memindahkan tugas pengutipan hutang daripada pelanggannya kepada syarikat pemfakturan. Okey, contohnya macam ada syarikat A, ada syarikat B. Syarikat A ni hutang dengan syarikat B. Lepas tu satu hari ni syarikat B ni dia nak sangat gunakan duit. So dia minta dekat syarikat A hutang dia, tapi hutang syarikat A ni pula tak mampu. Masih tak ada duit, masih tak mampu nak bayar balik hutang dia. So kat sini syarikat pemfakturan akan ambil alih dengan membeli invoice dengan harga diskaun. So nanti syarikat A ni dah tak ada hutang dengan syarikat B, tapi dia hutang dengan syarikat pemfakturan. Sebab apa? Sebab syarikat pemfakturan ni dah ambil alih hutang syarikat B. Okey, yang kedua pula ialah agensi kerajaan. Ada 3, iaitu yang pertama bantuan modal. Terdapat beberapa jenis pinjaman perniagaan oleh agensi kerajaan yang boleh digunakan dalam pembiayaan perniagaan. Pembiayaan daripada agensi kerajaan lebih mudah untuk diperoleh. Contohnya seperti MARA, Agrobank dan Tekun. Yang kedua ialah geran penyelidikan dan pembangunan. Menggalakkan syarikat-syarikat Malaysia untuk menjadi lebih inovatif dalam menggunakan dan menyesuaikan teknologi yang sedia ada serta mencipta teknologi dan produk baharu. Contoh agensi macam Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, iaitu MOST. Dan yang ketiga pula ialah jaminan kredit. Jaminan kredit ni ialah jaminan yang diberi kepada usahawan yang menghadapi kesukaran mendapatkan pinjaman daripada bank kerana cagaran dan status kreditnya yang kurang baik. Maksudnya syarikat diorang tak ada cagaran, so dia boleh dapatkan bantuan daripada agensi kerajaan. Contoh agensi kerajaannya ialah iaitu Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad, iaitu CGC. Ini adalah agensi-agensi yang saya dah cakap lah tadi. Ini cuma keterangan dia je. Okay. Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA. MARA memainkan peranan penting dalam perniagaan kaum bumi putera untuk membangunkan usahawan berjaya dan inovatif. Usahawan perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS boleh mendapatkan modal daripada MARA sama ada untuk memulakan perniagaan atau mengembangkan perniagaan. So kat sini MARA ni dia akan bagi bantuan
kepada syarikat-syarikat bumi putera ataupun syarikat PKS untuk bantu diorang nak mengembangkan ataupun memulakan perniagaan diorang. Okey, ini antara skim-skim yang ditawarkanlah dalam MARA. Okey, agensi yang kedua ialah Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga iaitu TEKUN. TEKUN mengamalkan konsep pinjaman asas simpanan iaitu pinjaman yang diberi kepada peniaga akan digunakan sebagai modal tambahan dalam urusan perniagaan. Objektif TEKUN adalah untuk menawarkan modal tambahan kepada usahawan, menggalakkan budaya menabung dalam kalangan peniaga kecil dan mewujudkan satu jaringan usahawan secara berkelompok dan membina kemahiran keusahawanan. Pinjaman dengan TEKUN ni bermula serendah RM500 sehingga RM50,000. Tempoh bayar balik tu pula antara sebulan sehingga 5 tahun. Okey, yang ketiga ialah Kredit Garanti Corporation Malaysia Berhad iaitu CGC. CGC atau dikenali sebagai Syarikat Jaminan Kredit Malaysia memainkan peranan pembangunan dalam menyokong agenda pembangunan ekonomi negara dengan cara membantu usahawan PKS untuk berdaya maju dan tidak mempunyai cagaran untuk mendapatkan pembiayaan daripada institusi kewangan. So, agensi ni tak perlukan cagaran pun. Syarikat tu tak perlu kalau syarikat tu tak ada cagaran, still boleh dapat bantuan daripada CGC ni. Okey, yang keempat dia ialah Agrobank. Agrobank merupakan sebuah bank milik kerajaan di bawah naungan Kementerian Kewangan yang fokus kepada pembangunan dan perniagaan berkaitan pertanian. Okey, senang ingat kan? Pertanian. Agrobank menyediakan pelbagai dana dan tabung untuk memberi pinjaman pada kadar caj perkhidmatan yang rendah kepada para petani untuk membeli tanah, mesin, jentera, tentolak dan sebagainya. Okey, Agrobank ni biasa dia akan bagi bantuan untuk syarikat-syarikat yang berkaitan dengan pertanian lah. Dan yang terakhir sekali ialah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Ini adalah salah satunya dalam geran penyelidikan dan pembangunan. Okay, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi iaitu MOST telah menawarkan geran insentif dalam bidang sains dan teknologi untuk menggalakkan syarikat-syarikat Malaysia terlibat dengan penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D produk. MOST memperkenalkan dana baru iaitu dana smart dan dana go. Dana go ni ada dua iaitu dana fasilitasi dan dana inno. Dana fasilitasi ni untuk membantu syarikat-syarikat yang baru nak mulakan perniagaan, syarikat yang baru nak mulakan perniagaan supaya risiko kegagalan syarikat diorang ni rendah tau. Maksudnya tak senang untuk gagal. Bila syarikat yang baru susah sikit nak naik. So daripada situ dia akan bantu. So bila syarikat tu dah lalui fasa pra pengkomersialan iaitu nama dia dah naik sikit. So MOST ni tolong pula dari segi pembangunan dan penambahbaikan produk. Seterusnya kita pergi pula kepada akronim. Akronim ni berkaitan dengan sumber pembiayaan luaran. Okey, ada 7 iaitu modal permulaan, sewa beli, pajakan, share, overdraft, ar-rahnu dan pemfakturan. Okey, ni akronim dia iaitu MP suka betul PP Rules. MP suka betul PP Rules. MP adalah modal permulaan, SB ialah suka betul iaitu sewa beli, PP yang pertama untuk pajakan, P yang kedua ialah pemfakturan dan rules iaitu R untuk ar-rahnu, O untuk overdraft dan S untuk share. Okey, itu sahaja daripada saya. Jika ada yang terkurang, saya mohon maaf dan apa-apa soalan boleh diajukan dalam grup Telegram selepas ini. Sekian, terima kasih.